Okey, kita sambung berikutnya Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Sampai mana? 90 ke 80? 96. 66, 86. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, وَالزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ وَالدَّوَابِ عَلَى مَا قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. Zakat wajib dari jenis emas, perak, kurma, biji-bijian dan haiwan ternak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, dan boleh langsung dibahagikan kepada yang berhak atau diserahkan kepada imam. Dia Imam Al-Barbahari rahimahullah, dia menjelaskan bahawasanya antara termasuk daripada as-sunnah iaitulah zakat. Zakat itu, dan zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga, dan sering Allah Taala sertakan perintah zakat dengan salat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakah, kan. Jadi zakat itu adalah hak yang maklum daripada harta-harta orang-orang yang cukup, orang-orang yang kaya, aghnia, yang disalurkan atau diberikan kepada golongan fakir miskin. Dan kemudian Imam Al-Bahari sebutkan bahawasanya harta-harta yang wajib padanya zakat iaitulah 4 jenis. Iaitulah yang pertama an-naqdan, ini kita kata emas dan perak. Dan emas dan perak, dan apa wama yaqumu maqamaha min al-awraqin naqdiyah, yakni apa yang kita kata sama nilai, ataupun kita mengambil nilai, ataupun kita sama nilainya dengan zakat dan perak. Itulah seperti mana duit-duit kertas. Tapi ada pandangan yang kata apa? Duit kertas tu bukan item ribawi. Ada pandangan yang syaz, pandangan yang ganjil. Ada tokoh yang konon kata, dia kata kita pakai duit kertas ni tak boleh lah sekarang. Dan tak dianggap sebagai riba, item ribawi, tak. Tapi tak betul. Sebab dia masih mengambil nilai perak dan emas. Yang kedua bahimatul an'am, yakni binatang ternakan. Al-ibil wal baqar wal ghanam. Apabila merujuk kepada bahimatul an'am, dia merujuk pada binatang ternakan yang berkaki 4, iaitulah unta, lembu dan juga kambing. Dan jenis-jenisnya, kambing ni, kambing tu, kambing boar, kambing apa, tak kira lah, kan. Ayam masuk tak? Yang tak masuk, kan. Yang ketiga an-naw' ats-tsalits akhariju min al-ard, yakni min al-hubub wath-thimar. Thimar apa? Yakni biji-bijian, tanaman-tanaman, atau tanaman-tanaman lah, macam padi, gandum, buah-buahan. Yang keempat urudut tijarah. Yang keempat iaitulah tak disebut dekat sini, iaitulah harta, ataupun kita kata harta yang kita buat sebagai tijarah, perniagaan. Semua ini adalah perkara yang wajib dikeluarkan zakat oleh orang Islam. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari, zakat wajib, kan. Kemudian dah lepas zakat tu dia ada tabarruk yang lain, untuk sedekah lain itu yang sunat, yang mustahab. Yang wajib dia kena selesaikan. Kemudian kata Al-Imam Al-Bahari, fa in qassamaha fajaizun wa in dafa'aha ila al-imam fajaiz. Kalau dia membahagikan harta zakat, kan, itu kepada asnaf dengan sendirinya, jaiz, kata Imam Al-Bahari. Menurut sunnah boleh, harus. Wa in dafa'aha ila al-imam fajaiz. Kalau dia bayar kepada imam, pemerintah, ini pemerintah lantik pusat zakat, maka itu pun boleh. Itu pun boleh. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah, antara ulama yang kata, yang berfatwa bahawasanya kalau imam mewajibkan kita bayar kepada, kalau pemerintah mewajibkan kita bayar kepada amil zakat yang dilantik, maka kita wajib bayar.
Kalau kita nak bayar sendiri, kemudian kita bayar pula pada pemerintah, itu pun boleh. Maksudnya kita bayar pada amil zakat kan. Kita dah bayar zakat, kemudian kita bayar satu lagi zakat pada amil zakat pemerintah, maka boleh. Salah satunya akan jadi mustahab lah. Salah satu akan jadi sunnah. Dan kita akan dapat pahala. Sebab apa? Syekh Muhammad kata, kalau kita bayar pada pemerintah, dalam masa yang sama kita menolak fitnah. Nampak menolak fitnah? Maksudnya fitnah tu sebab apa? Sebab kita kena faham, Islam ni, kita ni nak menjaga maslahat. Maslahat apa? Maslahat yang dipandang oleh syarak. Bukan maslahat yang dipandang oleh kita. Bukan macam sebahagian golongan yang kata setiap golongan apa? Lepak maqasid. Maksud maqasid dia ikut dia punya pemikiran dia. Apa yang dia rasa suka, maka itulah yang dia bagi dia maslahah. Apa yang dia tak suka, maka itu dia kata mafsadah. Tak. Maslahah, mafsadah, kebaikan dan keburukan bukan diukur dengan pemikiran kita, tetapi diukur dengan neraca syarak. Apa yang Allah Ta'ala sebut ia adalah kebaikan, maka itu adalah baik. Apa yang Allah Ta'ala sebut itu adalah keburukan, maka itu buruk. Allah Ta'ala kata zina adalah perkara yang fahishah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah kata jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahishah, perkara yang keji, dan adalah sesuatu perkara yang membawa kepada keburukan. Tapi tiba-tiba kita kata kita kena benarkan pusat pelacuran secara halal, secara lesen ini halal. Tak boleh. Sebab kalau ikut dia orang punya logik, kita kata apa susah sekarang ni kalau pusat pelacuran yang haram banyak, jadi kita buatlah alternatif, kita buat pusat pelacuran halal. Boleh tak? Kalau ikut logik dia boleh lah. Tapi kita kena tengok pada syarak. Kan? Tak boleh. Allah dah kata benda tu, zina adalah haram dan adalah perkara yang buruk, keji, maka itu keji. Tapi bukan ikut kita. Allah Ta'ala perintahkan supaya orang lelaki dan wanita menutup aurat. Kan? Menutup aurat. Tapi tiba-tiba kita kata, alah, duduk kat Malaysia ni panas. Kan? Tak boleh kita nak ikut orang Arab. Dia pun anti Arabisasi. Tak mau Arabisasi. Tak boleh. Sedangkan syarak dah, setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu pasti ada kebaikan, pasti baik. Apa yang kita punya akal ni itu tak betul. Akal kita yang tak betul. Jadi untuk bila dibayar zakat kepada pemerintah untuk menolak fitnah, bila maksudnya contoh, saya bagi contoh keadaan. Negara kita dalam keadaan tidak stabil misalnya, contoh. Maksudnya ada golongan yang cuba nak timbulkan huru-hara apa kan. Lepas tu tiba-tiba kita ada zakat. Maksudnya kita bayar zakat. Ada orang tanya, engkau bayar zakat kat siapa? Kita kata, aku bayar zakat sendiri. Lepas tu dia kata, kalau orang yang faham, dia faham, dia tak apalah. Tapi orang yang mungkin yang bukan level dia, orang yang awam ataupun ustaz kata, misalnya dia ustaz, ataupun dia orang yang berpengaruh lah. Dia kata, dia kata kat pengikut dia, saya bayar zakat sendiri je. Lepas tu dia senyap. Dia akan timbulkan macam-macam persoalan. Orang akan tanya, kenapa ustaz ni tak bayar kat pemerintah? Kenapa tak bayar kat amil zakat? Mesti korup. Kan? Mesti amil zakat korup. Mesti dewan ni tak salurkan zakat pada ni. Betul juga ustaz ni. Betul juga Tok Syekh ni. Betul juga mufti ni. Tak boleh. Dia akan menimbulkan salah sangka, buruk sangka orang, dan akhirnya dia akan sikit-sikit dia akan bawa kepada mula-mula dia membenci pemerintah. Akhir sekali, last sekali, pemerintah kafir. Dia slow. Sebab itu ulama yang fatwa kata bayar. Kalau maksudnya pemerintah wajibkan bayar pada pusat amil zakat, pusat zakat, maka kita bayar. Kalau kita nak bayar sendiri pun tak ada masalah. Boleh. Tapi untuk kita bayar pada amil zakat itu untuk menolak fitnah. Sebab ini orang yang mentohmah ni, orang yang kata macam ni. Sebab itu kita kena berhati-hati bila kita ni orang yang ada kedudukan. Saya ni tak ada kedudukan lah kan. Orang yang ada kedudukan, ustaz pun tak kira lah kan. Ustaz selalu orang kan dengar cakap dia kan, ustaz ke mufti ke, dia ada kedudukan. Dia kena berhati-hati bila dia mengeluar kenyataan. Dia tak boleh keluar kenyataan secara umum sehingga menyebabkan macam-macam tafsiran. Zakat kita telah diselewengkan oleh kerajaan. Kan?
Orang kita dia memang suka isu-isu macam ni kan. Yang baru ni apa, isu apa? KWSP. Kan, tengok cepat betul. Subhanallah, fitnah ni cepat betul. Ni kita punya pemimpin nak solak duit. Cepat betul kita fitnah itu tersebar. Sebab tu orang Islam kita kena waspada, kita kena hati-hati. Itu sebab ulama yang ulama betul-betul rasikh, yang mereka mendalam pengetahuan mereka, dia pun take pandangan jauh. Dia orang berpandangan jauh, dia orang tak tengok semata-mata kita boleh yang penting kita boleh gulingkan kerajaan, yang penting kita boleh gulingkan pemerintah. Kita kena tahu bahawasanya adakah kita confirm pemerintah yang nak ganti dia ni lebih baik daripada dia, atau tengok-tengok lebih buruk. Kita tak boleh, siapa pun tak boleh pastikan. Ya, kita kata pemerintah kita yang ada sekarang ni memanglah dengan macam-macam kita kata isu, dengan kelemahan manusia. Pemimpin kita suka tengok badminton. Sebab apa? Sebab rakyat dia suka tengok badminton. Betul? Pemimpin kita suka bola sepak. Sebab apa? Sebab dah rakyat suka bola sepak. Kama kita kata sebagaimana kita dipimpin, sebagaimana kita, macam tu juga pemimpin kita. Orang yang unit-unit bawah kita pun kan, kerja misalnya, aku hari ni tak boleh kerja, aku bayar kita bayar ganti. Itu kita kan, orang kita pun sama. Macam tu kan. Dia kata macam mana kita, macam tu juga pemerintah kita. Takkan kita nak pemerintah macam Umar bin Al-Khattab. Kalau kita tak macam tak mungkin. Sebab itu Ali ibn Abi Talib, apabila Khawarij datang jumpa dia mempertikaikan apa yang dia lakukan, dia kata, kenapa engkau ni wahai Ali, kau ni tak macam Umar, tak macam Abu Bakar. Dia mari pertikaikan Ali jawab senang. Ali kata apa? Sebab waktu pemerintahan Umar, rakyat dia dah aku. Tapi waktu aku, rakyat dia hang. Rakyat engkau. Jadi tak boleh kan? Tak boleh kita nak kita maksudnya nak menimbulkan fitnah pada masyarakat awam, tak. Okey, kalau kita tahu betul-betul ada salah apa, kita jangan buka pintu fitnah. Tapi sekarang ni dah fitnah tu dah tersebar luas. Okey, kemudian yang ke-87. Qala al-muallif rahimahullah, kata Imam Al-Barbahari, wa'lam anna awwal al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan ketahuilah bahawasanya syarat awal masuk Islam ialah bersaksi bahawasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tengok Imam Al-Barbahari dia kitab je ni kan, tiba-tiba zakat, tiba-tiba masuk balik la ilaha illallah, akidah balik. Nak beritahu bahawasanya ini adalah sunnah. Jadi kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah, wa'lam anna awwal al-islam syahadatu an la ilaha illallah. Pertama sekali Islam itu adalah mengucapkan ucapan la ilaha illallah, dan bahawasanya Muhammad itu hamba-Nya dan juga rasulnya. Maksudnya di sini Imam Al-Barbahari dia nak menegaskan bahawasanya perkara Islam ini, tadi dah bincang zakat, sebelum ni dah bincang tentang solat kan, tentang sunnah yang cabang-cabang kan, berkenaan dengan khauf, mas'al al-khufain, menyapu di atas khuf kan, termasuk dalam pembincangan akidah kan. Tapi kat sini dia nak tahqiq balik, nak bahawasanya apa yang dia nak sampaikan ni adalah berkenaan dengan akidah. Bahawasanya perkara yang pertama Islam itu adalah mengucap dua kalimah syahadah, dan dia adalah rukun yang pertama, rukun Islam. Sebagaimana hadis Jibril radhiyallahu alaihi salam, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, beritahu tentang Islam, akhbirna Islam, faqala Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah. Yani mulanya Islam itu dengan tauhid, dengan syahadah la ilaha illallah. Maka dua kalimah syahadah ini adalah perkara yang pertama wajib diseru kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW kata, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan bahawasanya la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Sebab itu juga hadis Nabi SAW mengutuskan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman. Nabi kata, "Ya Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Mu'adh, engkau akan mendatangi golongan ahli al-kitab di Yaman ini, maka hendaklah perkara pertama, seruan pertama, fokus dakwah engkau adalah membetulkan akidah mereka. Ini menyeru mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan riwayat lain Nabi SAW kata, "Falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihi an yuwahhidullah." Ini hendaklah engkau menyeru kepada mereka, perkara pertama yang engkau menyeru kepada mereka ialah mentauhidkan Allah. Jelas. Sebab itu Syekh Al-Albani ada buat kitab At-Tauhid Awalan Ya Du'ah. Jadi tauhid adalah perkara yang pertama dan perkara yang wajib kita jadikan fokus. Sama juga kita tengok kalau Al-Quran, kita tengok Al-Quran, macam mana Allah Ta'ala perintahkan Rasul-Rasulnya. Allah Ta'ala utuskan para Nabi dan Rasul kepada umat yang kita kata yang ditenggelami dengan pelbagai isu penyelewengan, corruption dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala tetap perintahkan Rasul-Rasul ni, perintah mereka kepada tauhid. Nabi Syuaib, masalah yang dihadapi oleh Nabi Syuaib, isu yang paling besar Nabi Syuaib hadapi ketika zamannya, iaitulah kaumnya, ini corruption dalam timbangan, kan? Tapi Allah kata bahawa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada Madian kami utuskan Syuaib sebagai rasul, dan hendaklah Syuaib itu menyeru mereka supaya ubudullah, sembahlah Allah. Ini menyeru kepada tauhid. Ini apa saja masalah yang kita hadapi sekarang ni, kita kena balik kepada kita mentashih, kita membenarkan, kita purificate balik akidah kita, tauhid kita. Apa-apa masalah, apa-apa problem, sebesar-besar masalah, sekecil-kecil masalah, masalah yang berkenaan dengan pemerintah ataupun unit yang paling kecil dalam keluarga ataupun diri kita, semuanya mesti berpunca daripada akidah. Kita kena balik pada basic, back to basic. Okay. Dan ini adalah perkara yang pertama sekali yang diseru oleh Nabi SAW, dan juga Nabi SAW perintahkan kepada para sahabatnya. Jadi ini juga menolak dakwaan ataupun kita kata dakwaan golongan-golongan, kita kata kumpulan-kumpulan tertentu yang mereka ini meremehkan isu tauhid, meremehkan isu akidah. Tengok, apabila mereka tidak memandang berat atau mereka tidak memberi fokus dalam dakwah mereka, seruan mereka dalam tauhid, akhir sekali mereka akan terjebak di dalam perkara yang berlawanan dengan tauhid. Contohnya golongan-golongan, kita kata contoh jamaah-jamaah yang mereka menyeru kepada siasah, politik. Kan? Banyak mereka, kalau kita tengok, banyaknya mereka tidak faham isu wala' wal bara'. Mereka tidak ada wala' wal bara'. Akhir sekali dengan Syiah pun ulama juga. Syiah pun ini Islam. Khomeini pun Islam juga. Iktiraf pula, ini ulama Islam. Kita kena bersepakat, kita kena bersatu dengan Islam. Islam macam mana? Punca dia apa? Punca sebab tidak pandang berat terhadap tauhid dan akidah. Sama juga kalau kita tengok orang-orang, kenapa ramai apabila kita lihat orang figura yang kita kata hebat, tak kira lah ulama ke apa kan, dia adalah orang yang berpengaruh dan dia ada ilmu dan dia ada akhlak yang baik. Kita tak nafikan ada akhlak yang baik, ada ilmu, tapi tengok disebabkan dia tidak memberi fokus kepada tauhid yang benar, akhir sekali bila dia mati, apa yang akan berlaku? Pengikut dia akan fanatik pada dia. Kan? Mula-mula buat gambar, lepas tu akhir sekali macam-macam, buat hiasan di kuburan sebagainya. Kemudian mulalah bertabaruk dengan tinggalan selipar masuk tandas pun tabaruk, buat masuk dalam muzium. Padahal selipar tu apa? Baru ni saya pergi solat dekat satu masjid ni, pergi solat, nak pergi tandas lah. Tengok selipar capal Nabi. Capal Nabi capal yang tu bentuk capal Nabi. Dia kata capal Nabi lah kan. Lepas tu saya
Masuk kan dah pakai slipper tu. Dia memang buat capan yang tidak capan Nabi lah. Bentuk tu dia buat untuk masuk tandas. Tak, kita tak pertikaikan niat dia kan. Tapi kita nak pertikaikan satu. Okey, dia orang dakwa bahawasanya ini adalah capan Nabi. Sejauh mana kebenaran itu boleh dikritik. Bahkan memang tak betul kan. Tak betul pun. Dia bolehlah dakwa buat sanad, create sanad sendiri. Gini dapat daripada gini. Tipu je tu. Saya pun boleh kan. Apa? Gelas ini adalah gelas Nabi. Kita pun buat sanad. Create lah sanad, bagi tulis Arab-Arab sikit, nama-nama sikit. Semua orang boleh buat kan. Saya pakai jubah ni. Ni adalah jubah Nabi. Suka hati je kan. Buat. Itu kita kata boleh. Kita kata itu benda yang kita pertikaikan. Tapi yang kedua, okey, kalau lah benda tu betul, cuba tengok akal dia orang tak tahu Allah Taala letak mana. Okey, engkau kata itu capan Nabi. Dia buat benda tu sebab tujuan dia untuk ta'zim, betul tak? Dia untuk mengagungkan Nabi, sunnah Nabi. Dia kata ni capan Nabi, sunnah Nabi. Dia kata kan. Tapi asal kau buat capan Nabi tu bawa masuk tandas? Kalau ikut kaedah yang kau telah menghina sunnah Nabi. Kalau kita nak cakap dia lah kan. Menghina sunnah Nabi apa? Bahaya. Capan yang dikata capan Nabi tu buat masuk tandas ya. Nampak kat situ akal mereka ni. Malakum kaifa tahkumun. Macam mana dia orang berfikir? Sebab itu orang yang kita kata dah ditutup pintu hati kan. Wal'iyadzubillah. Kita minta lindung kepada Allah. Bila hati kita dah ditutupi dengan maksiat, dengan bid'ah, dengan kesyirikan, maka dia akan menutup segala perkara yang boleh kita kata memberikan fikiran yang benar. Dia akan menyebabkan kita tak fikir dah tak betul. Takkan dapat kita kata takkan dapat fikiran ni akan jadi sakit, tidak sihat. Jadi itu yang disuruh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Apa maksud syahadah la ilaha illallah? Iaitulah kita meyakini dengan hati. Anta taqida biqalbik, dengan hati. Kita mengucap syahadah la ilaha illallah bukan semata-mata ucap la ilaha illallah dengan mulut semata-mata, tidak. Tetapi mestilah ucapan itu disertai dengan keyakinan akan hati, dalam hati kita ini, dan kita mengucapkan dengan lisan, dan kita mengakui dengan hati dan lisan kita bahawasanya tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ditumpukan ibadah dan diberikan hak ibadah itu melainkan Allah. Dan setiap perkara atau setiap sembahan-sembahan selain Allah, maka ia adalah batil. Setiap sembahan-sembahan selain Allah, maka ia adalah batil. Dalil dia apa? Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Allah kata apa? Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan demikian itu bahwasanya Allah itu adalah hak. yakni Allah al-ma'bud, al-ma'luh, Allah yang berhak disembah. Allah itu iaitu dzu uluhiyah, dzu ubudiyah, yang berhak untuk kita beribadah, yang dipusatkan kepadanya segala ibadah. Itu adalah haq, al-haq, huwa al-haq. Itu adalah ibadah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan segala yang disembah, segala yang diseru, ibadah yang diibadahi selain Allah itu, walaupun dia dinamakan dengan apa-apa sekalipun, maka itu adalah batil. Itu adalah batil. Dan kita kena i'tiqad bahawasanya ada nafi dan itsbat. Kita menafikan la ilaha, kita menafikan sembahan, ma'budat, sembahan-sembahan yang selain daripada Allah, dan kemudian kita mengitsbat illallah, kita menetapkan bahawasanya yang hanya disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita kena faham. Maksud la ilaha illallah yang benar adalah la ilaha, yakni la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqq illallah. Berdasarkan ayat tadi surah Al-Hajj, kan? Bukannya la ilaha mawjud, tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Itu boleh membawa kepada fahaman wahdatul wujud. Yani dia kalau kita hanya menafikan wujud, kita kata hanya wujud Allah, sembahan lain mewujud, betul tak? Kan? Semua sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin dan orang-orang kafir wujud. Bahkan kita pun wujud. Kan? Makhluk wujud juga. Tetapi yang sebenarnya bukan, yang dimaksudkan di situ bukan wujud. Sebab apa? Satu lagi, orang-orang musyrikin mengakui kewujudan Allah.
Tetapi Nabi SAW tetap memerangi mereka. Walaupun mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau, wahai Muhammad, apabila engkau bertanya kepada mereka, orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi mestilah diucapkan dengan lisan dan juga difahami maksudnya dan diyakini dengan i'tiqad, hati. Dan makna dan juga kita menafikan sembahan, maksudnya kita juga mengkufuri segala tauhid, yakni segala sembahan selain Allah. Kita tidak mengakui sembahan-sembahan, segala kesyirikan. Kita menafikan segala kesyirikan. Maksudnya di sini tidak cukup hanya ucap semata-mata. Kalimah la ilaha illallah tu tidak cukup hanya, tidak semata-mata hanya ucapan lisan. Mesti disertai dengan hati dan juga lisan, dan juga berikutnya dengan amalan. Wa ma'na syahadatu anna Muhammadar Rasulullah an ta'tarifa zahiran wa batinan bi annahu Rasulullah. Adapun makna kita mengucap bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, iaitulah kita mengiktiraf secara zahir dan batin bahawasanya Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad ini bukan ahli politik. Muhammad ini bukan kita kata filosofi. Ini kita faham. Sebab ada orang yang dia dalam keadaan dia sedar atau tidak, dia beranggapan bahawasanya Muhammad ini hanyalah satu tokoh revolusioner. Tokoh revolusi. Muhammad ni hanyalah seorang pemikir. Ini sebagaimana yang disebut oleh orientalis barat. Mereka berpandangan Muhammad ni hanya Allah Ta'ala bagi dia kebijaksanaan, dia pandai mengambil kesempatan, disebabkan kejahilan orang Arab, maka dia ambil kesempatan, kefasihan dia, maka dia berjaya menjadikan mereka itu sebagai pengikutnya. Ini pandangan orang orientalis, golongan barat. Sebab itu kan, kita jangan terpedaya sebenarnya. Kita sebenarnya kita ni mudah sangat terpedaya. Bila ulama-ulama Islam tulis kitab berkenaan dengan Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyah, Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi himpunkan Dalailun Nubuwah kan, riwayat-riwayat yang menceritakan, menjelaskan bukti-bukti kenabian Nabi daripada hadis-hadis, kita tak baca ataupun kita remehkan. Tapi bila tiba-tiba, siapa yang tulis tu, buku tu? Cuba bagi contoh lah kan. John Anthony Hopkins. Contoh, Hopkins misalnya. Tak kira lah nama siapa kan, saya bagi contohnya. Tiba-tiba ada nama John bla 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 bla. Dia tulis Muhammad ini adalah antara tokoh yang berpengaruh di dunia. Kita pun, tengok ni, barat dah tulis Nabi Muhammad ni. Kita pun tak sedar. Bila kita baca, dia ada masukkan jarum-jarum. Dia ada masukkan benda-benda yang racun sebenarnya. Kita nampak dia macam, baguslah dia ni Kristian, dia ni orientalis, tapi dia memuji Nabi Muhammad. Tapi kita tak nampak dia ada sebaliknya tu. Antaranya dia orang berpandangan Nabi ni bukan rasul. Nampak? Sama macam Suhaib bin Amr ketika mana perjanjian Hudaibiyah. Sebab itu dia orang orang musyrikin Mekah, dia orang tak pertikaikan Nabi Muhammad ni seorang yang baik, seorang yang jujur, amanah. Dia orang tak pernah pertikaikan. Sebab itu Allah kata apa? Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Orang-orang kafir musyrikin, mereka tak la yukadzibunak. Mereka tak mendustakan bahawasanya engkau ni seorang yang tidak benar. Mereka tahu engkau ni bila berkata engkau adalah orang yang jujur dan amanah. Mereka tahu. Mereka tak pernah kata Muhammad ni penipu. Dari segi kita kata syakhsiah Nabi, peribadi Nabi, mereka tak pernah. Apa yang mereka dustakan? Risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sama macam orientalis. Dia orang tak pernah kata Muhammad ni tokoh yang penipu. Tak, dia orang tak berani. Kalau dia orang berani, itu yang jadi macam dekat yang tu kan, yang bila dikeluarkan gambar, dilukis gambar Muhammad diancam bunuh semua kan. Dia orang tak berani, dia orang tahu. Tapi nampak, dia orang guna secara halus. Muhammad adalah tokoh revolusi yang paling berpengaruh di abad ini. Kita pun, tengok ni orang putih cakap tokoh revolusi.
Lepas tu letak Muhammad itu sebaris dengan Karl Marx, sebaris dengan la haula wala quwwata illa na'udzubillah minad dhalal. Letakkan Nabi Muhammad dengan orang yang mulhid, orang yang ateis, tidak percaya pada Allah. Letakkan Muhammad itu sebaris dengan Plato, sebaris dengan Aristotle. Ini bahaya. Ini banyak orang. Bahkan orang yang mengaji Islam. Saya pernah buka blog seorang ni. Tokoh, bukan tokoh lah. Tak tokoh mahasiswa lah. Kerja dia politik lah, siasah. Tak pernah menuntut ilmu. Ini punca dia. Bila dia baca buku-buku macam ni, dia letak senarai tokoh-tokoh idola aku dalam blog dia. Pertama Muhammad. You bagus ni. Muhammad. Kedua Karl Marx. La haula wala quwwata illa billah. Karl Marx. Ketiga letak apa yang Che Guevara. Yang tu Che Guevara. Letak itu tokoh. Lepas tu letak lagi siapa. Entah tokoh mana, kafir mana, mulhid, ateis. Dia boleh, ini bahaya. Kalau dia beriktikad bahawasanya Muhammad sama macam itu, kafir. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Nampak? Ini punca bila tidak ambil berat akidah. Ini benda nampak remeh kan? Tapi sebenarnya dia berpunca, dia implikasi daripada ketidakfahaman berkenaan dengan kalimah tauhid. Kita tak boleh samakan Muhammad. Muhammad bukan politikus. Macam orang yang siasi ni kan, orang-orang jamaah haraki dia kata Nabi Muhammad ni adalah ahli politik yang berjaya. Dari satu sudut mungkin kita boleh ihtimal lagi, kita boleh kata betul ahli politik Islam, politik yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah politik yang siasah yang dipandu oleh wahyu, yang diutuskan oleh Allah kepada dia. Tapi bahaya sebenarnya dia boleh masuk jarum-jarum ni. Sebab itu ini juga yang berlaku pada golongan sufi. Dia kata risalah wan nubuwah, kenabian dan kerasulan adalah amrun muktasab. Ada sebahagian di kalangan mereka golongan falsafi, golongan falsafah. Dia kata risalah dan kenabian ini kan, nak jadi rasul dan nak jadi nabi ini bukan lantikan Allah, bukan Allah yang utuskan. Sebenarnya dia adalah perkara yang boleh diusahakan. Siapa-siapa pun boleh jadi rasul. Nampak? Sebab itu dia orang beriktikad, dia orang meyakini bahawasanya Aristotle itu adalah rasul. Dia berkata Buddha itu adalah rasul. Nampak? Keluar idea-idea yang pelik. Nampak pelik-pelik ni. Ini bahaya. Ini yang sangat-sangat bahaya. Sebab dia orang mendakwa. Dan akhir sekali tengok. Sebab itu Syekh Ihsan Ilahi Zahir dalam kitab At-Tasawuf Al-Mansha' wal-Masadir, dia ada sebut berkenaan kemunculan tasawuf ini adalah daripada cedokan daripada unsur-unsur asing, daripada Hindu, daripada Buddha dan sebagainya. Dan antara perkara yang mereka menyamai Syiah adalah dalam masalah risalah, masalah kenabian dan kerasulan. Bagi Syiah, imam itu dia dah melebihi tingkatan rasul kan. Imam mereka dah melebihi tingkatan rasul. Bahkan yang ghulat, yang melampau, Rafidah, Syiah Rafidah melampau, bahkan imamah itu dah menyamai tingkatan rububiyah sama dengan Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Khomeini dalam Al-Hukumat Al-Islamiyah. Kan? Dan kalau kita buka buku kitab-kitab tasawuf disebutkan. Mereka tak cuma tasawuf ni dia tak berani nak secara zahir lah, dia tak berani nak cakap terang-terang, tapi dia akan buat. Misalnya apa? Wali-wali ni mendapat wahyu dan ilham. Wahyu maksudnya mimpi bertemu dengan Jibril, mimpi bertemu dengan malaikat, mimpi bertemu dengan Allah. Apa maksud dia? Nabi lah. Nampak? Apa maksud dia? Nabi. Okey, kalau Tok Syekh wali hang mimpi bertemu dengan Allah, maksudnya apa? Nabi. Maksudnya wahyu ini masih lagi tidak sempurna. Sampai Allah nak jumpa, Allah nak mimpi, Allah masuk dalam mimpi dia, Allah nak bagi tahu pula syariat baru. Berlawanan dengan ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sedangkan Islam ni dah sempurna. Ya, nampak? Halus. Jadi sebab itu kena faham Muhammad Rasulullah ni bukan semata-mata kita percaya bahawasanya Muhammad itu Rasul. Tak, kita kena menafikan pemikiran-pemikiran yang mendakwa bahawasanya Rasulullah itu adalah orang biasa, dia hanya ada kebijaksanaan yang Allah Ta'ala beri,
dan dia boleh bercakap, dan dia adalah tokoh politik revolusi, hanya itu saja. Tak. Sama juga orang Yahudi kan. Orang Yahudi dia orang buat filem Musa. Filem Nabi Musa kan, macam-macam versi. Yang latest dia orang buat filem Moses ni, tajuk dia Exodus. Dia buat filem Nabi Musa ni, kononnya Nabi Musa ni hanya, bagi dia orang Yahudi, Nabi Musa ni hanya berjuang untuk membebaskan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, itu je. Bagi mereka, Musa ni hanyalah tokoh revolusi yang, ni sama juga, yang hanya melakukan pemberontakan, revolusi untuk menggulingkan kerajaan Fir'aun, itu je. Sedangkan kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka, kalau mereka beriman dengan Taurat yang sebenar, mereka kena iktiraf bahawasanya Musa itu adalah Rasulullah. Dan kita pun wajib beriman bahawasanya Musa itu Rasulullah. Tapi tak, dia orang kata Moses is a revolutionary. Hanya ada seorang tokoh revolusi yang melawan, nampak? Ini tafsir siasi yang tak betul. Sebab itu dia orang, kalau dia orang tafsir Al-Quran lain. Kisah Musa dengan Fir'aun tu, dia hanya nampakkan Musa itu hanya lawan Fir'aun ni sebabkan Fir'aun ni zalim kepada rakyat dia, itu je. Sebab Fir'aun ni menghambakan rakyat dia, itu je. Dia tak nampak bahawasanya dakwah Musa yang sebenar ialah mengajak Fir'aun supaya menegakkan la ilaha illallah, tauhid. Buktinya Musa diperintahkan oleh Allah, idhab ila Fir'aun fa innahu tagha, kan, wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, tegur dia dengan lembut. Kalau Musa seorang revolusi yang macam yang difahami oleh mereka, Allah Ta'ala tak perintah mari kita gulingkan Fir'aun. Tak. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan Musa keluar daripada Mesir. Tapi mereka nampak, mereka putar belik, mereka faham Al-Quran ni ikut hawa nafsu mereka. Mereka faham nak tafsir Al-Quran dengan politik, dengan kepentingan politik mereka. Ini bahaya. Jadi maksudnya di sini kita mengakui bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, maksudnya kita mengakui dengan zahir dan batin bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. Bukan revolusi, bukan tokoh revolusi, bukan tokoh politik, bukan. Muhammad Rasulullah. Sebab itu saya tak setuju bila orang yang dia kononnya nampak dia ada kepentingan, kan. Dia contohnya kebanyakannya orang yang berniaga, kan. Businessman. Sebenarnya businessman ni, kau bisnes lah, kan. Kau tak perlulah nak kata bisnes gaya Rasulullah. Takalluf. Engkau memberat-beratkan apa yang tak ada sebenarnya. Engkau membuat-buat tips bisnes gaya Rasulullah. Betul, ada benda yang kalau yang sahih lah, kan. Tapi janganlah engkau sampai tahap dia jadikan benda tu adalah cari duit ni adalah matlamat dia. Sampai dibuat talk. Dia nampakkan bahawasanya Nabi ni hanya bisnes je kerja. Mana tauhid? Sebab tu kau kaya berjuta-juta pun, kau pergi support benda-benda bid'ah, benda-benda syirik, Allah Ta'ala akan hapuskan. Kaya berjuta-juta, kan, dah jadi billionaire, kan. Lepas tu pergi support syirik. Sebab apa? Tak ada tauhid. Dan dinampakkan pula sampai sekarang ni, ini yang paling menyedihkan. Bila sampai orang faham ilmu tu sekarang ni, disebabkan orang-orang golongan macam ni, ilmu ni dia hanya faham macam mana nak cari duit. Sampai dibuatlah tips menjemput duit, cium duit lah. Itu adalah hamba duit sebenarnya. Dan Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah penyembah dinar dan celakalah penyembah dirham. Ini penyembah duit. Cuba tengok, kan, tok sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni, dia orang nak cari duit. Baguslah. Allah Ta'ala suruh kita cari duit, suruh kita cari rezeki, tapi jangan hulu. Jangan melampau. Sampai tahap tu ada orang ni, kita kajak dia mari majlis ilmu belajar tauhid. Dia kata, tak, aku ada majlis ilmu dia. Majlis ilmu apa? Pergi talk show macam mana nak menjemput duit. Ni kan famous sekarang, kan. Bukan kita nak halang, bukan, tapi ada batas je. Ini sampai tauhid pun tak ambil peduli. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Sekarang, kan, fenomena sekarang, kan, nak kumpul duit, nak jadi, kononnya nak menjadi magnet, menarik orang, menarik duit. Ini tak diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Kita mengajak orang bukan kepada kita, bukan kepada diri kita, bukan kepada individu, bukan kepada duit. Sebab itu Allah kata, "Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa baina qulubihim." Wahai Muhammad, kalaulah engkau membelanjakan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk menghimpun, atau untuk kita kata menghimpunkan ataupun melunakkan hati manusia, nescaya engkau tak boleh. Allah yang akan menghimpunkan hati manusia. Allah akan menyatukan manusia. Kalau kita kata dakwah kononnya dengan sukan kita boleh menyatukan, tak betul. Bahaya tu. Tengok dengan sukan semua rakyat kita bersatu. Kalah bergaduh Kalah keluar maki mencarut, bergaduh pula. Kita tengok masyarakat kita sekarang ni memang parah. Kan? Bola pun bergaduh. Tengok bola bergaduh, berdendam. Meniaga pun bergaduh juga. Kan? Allah SWT. Puncanya sebab apa? Sebab dijadikan benda tu adalah tujuan utama hidup dia. Dia tak ingat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan tujuan dia dicipta bukan untuk duit, bukan untuk benda-benda macam ni, tapi dicipta untuk ibadah kepada Allah. Maka kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetapi dia tidak mengiktiraf bahawasanya Rasul itu adalah Muhammad itu adalah Rasulullah, maka dia adalah munafik. Dia adalah munafik kerana dia kata tetapi tidak sama dalam apa yang dalam hati. Maka kita ringkaskan maksud syahadah la Muhammadur Rasulullah, iaitu kita mentaati ta'atuhu fima amar. Kita mentaati tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah itu, iaitu kita mentaati terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan kepada kamu oleh Rasulullah SAW, maka terimalah dia, ambillah dia. Dan apa yang ditegah oleh Muhammad, maka kamu jauhilah dia. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan kita membenarkan terhadap apa sahaja yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang khabar itu sampai kepada kita yang sahih, ianya adalah kalam sabda Rasulullah SAW, maka kita wajib beriman tanpa banyak persoalan. Kita jangan jadi macam Bani Israel. Bani Israel, subhanallah. Sebab itu kalau kita baca kisah Bani Israel dengan Nabi Musa, kita boleh nampak betapa tingginya tahap kesabaran Nabi Musa. Subhanallah. Sebab itu Nabi Musa termasuk dalam ulul azmi kan. Sabar betul Nabi Musa. Melayan, kita kata macam-macam persoalan daripada Bani Israel itu sendiri. Kan? Kita jangan jadi macam orang Yahudi. Mereka banyak mempertikaikan, mempersoalkan. Bahkan orang Yahudi sendiri kan. Cuba tengok. Kalau tengok dalam kitab Old Testament mereka sendiri, ataupun kisah-kisah yang mereka buat berkenaan Musa ni, Allah menampakkan sendiri perangai mereka. Contoh ketika mana Allah dalam Quran ceritakan bahawasanya ketika Musa AS keluar daripada Mesir, daripada tentera Fir'aun kan, sampai dekat Laut Merah kan, sebelum Allah Ta'ala perintahkan Musa pukul, apa Bani Israel kata? Bani Israel dalam keadaan Allah dah tunjukkan macam-macam ayat mukjizat Nabi Musa yang mereka dah tengok dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka boleh kata apa? Inna lamudrakun. Wahai Musa, apalah kau ni? Ni laut, kita mesti tenggelam. Kalau tengok dalam orang barat, orang Yahudi sini, depa kata, depa ada buat skrip, depa kata orang kaum Nabi Musa tu kata, Musa, you is full. Musa, kau ni bodoh, dia kata. Tak nampak ni Laut Merah, belakang kita tentera Fir'aun, Laut Merah, bodoh kau. Tengok, tapi Nabi Musa sabar. Nabi kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya Tuhan bersama aku dan dia akan bagi petunjuk kepada kita. Nampak kan? Itu Nabi Musa. Jadi dia orang tak, maksudnya orang Yahudi mereka banyak mempertikaikan, bahkan mencela Nabi Musa sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana dia kena? Kan? Orang-orang munafik di Madinah, macam mana banyak benda-benda yang Nabi SAW sabar. Orang tuduh isteri dia sendiri, Aisyah Ummul Mukminin, berzina. Nabi SAW sabar. Kan, sabar. Dan macam-macam lagi. Tapi itu nak bagi tahu bahawasanya kita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita wajib membenarkan khabar apa yang disampaikan.
Kan hadis-hadis berkenaan sifat. Bila dah sahih, hadis tu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan bahawasanya Allah bersifat dengan sifat-sifat yang layak baginya yang di dalam hadis, maka kita terima, jangan banyak soal. Ini banyak persoal. Ini perangai Yahudi. Allah kata Allah sebut dalam Quran dia beristiwa di atas arasy, dia bersemayam di atas arasy. Kita persoalkan kalau Allah Taala turun pula kosong ke arasy. Ini kita kata mantik Yahudi. Mantik Yahudi, cara pemikiran orang Yahudi. Dia banyak guna akal. Bahkan ini adalah mantik iblis. Akal iblis. Iblis lah banyak. Dia guna kias. Dia suka kias. Yang kau pergi kiaskan Allah dengan makhluk, buat apa? Kan? Kalau engkau beriman, engkau senyap, engkau beriman, cukup. Itu sebenarnya tuntutan. Itu kewajipan kau. Yang kau nak bincangkan pasal Allah tu apa? Diri engkau sendiri pun kau tak boleh nak explain. Kenapa lubang hidung di bawah bukan di atas? Cuba explain, suruh dia sini. Tak boleh. Tiba-tiba engkau nak explain tentang Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Walahul mathalul a'la. Allah Taala itu tidak sama dengan makhluk. Walillahil mathalul a'la. Allah Taala itu tidak sama dengan makhluk. Adalah sifat ketinggian Allah SWT. Jadi dan juga kita menjauhi wajtinab ma naha anhu wa zajar. Dan kita menjauhi apa yang ditegah oleh Rasul SAW dan apa yang diancam oleh Rasul SAW. Wa alla ya'budullah illa bima syara'a. Dan kita tidak menyembah Allah melainkan mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut syariat selain Muhammad. Hatta Nabi Isa alaihi salam yang akan turun daripada langit akhir zaman pun dia akan ikut apa? Syariat Muhammad. Dia tak bawa syariat baru. Atau dia tak bawa Injil. Dia tak turun Injil. Dia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi tiba-tiba kita nak ikut tarikat lain. Bukan tarikat Muhammad. Kita nak ikut jalan lain. Jadi ini antara apa yang wajib kita, tuntutan kita terhadap kalimah syahadah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu apabila apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah, maka Allah Taala bersumpah, maka tidak, fala wa rabbika, Allah Taala bersumpah dengan zatnya sendiri, dan Tuhan, dengan Tuhan Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimunaka fima syajara bainahum, sehinggalah kamu menjadikan Rasul yakni Muhammad itu sebagai pemutus terhadap perkara yang fima syajara bainahum, terhadap apa yang kamu perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian bila kamu dah ikut apa yang diputuskan oleh Muhammad, maka kamu tidak ada rasa sempit ataupun kamu tidak ada rasa susah mimma qadaita, terhadap apa yang kau Muhammad putuskan. Wa yusallimu taslima, dan kamu menyerah. Itu maksud Islam, kita menyerah dengan sepenuhnya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kita berhenti pada 87. Dan insya-Allah Ustaz Idris mungkin kalau tidak ada apa perubahan, Ustaz Idris akan sambung balik pengajian Syarah Sunnah. Jadi wallahu taala alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.